وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita tengok kitab kita Rahiqul Makhtum. Kita berhenti di muka surat 25. Itu yang saya tanda lah. Betul no? Betul, kitab betul. Ni kitab lain. Kalau kitab ni saya tanda 25. Betul no? Baik. Jadi kita di bawah tajuk besar dia agama bangsa Arab. Bagaimana agama bangsa Arab, kepercayaan dia, pegangan dia sebelum Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul. Baik. Jadi kita dah sebutlah sebelum ni. Depa sembah berhala, depa bernazar pada berhala. Kemudian depa apa? Ada binatang kan, bahirah, saibah, ham, wasilah, macam-macam lah khurafat yang depa buat. Bid'ah yang diperbuat, dipertambah dalam ajaran Nabi Ibrahim AS. Jadi kita sambung kita tahu masih lagi dalam kepercayaan ataupun perangai adat bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi SAW. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darin. Kata pengarang, mempercayai lambang sebagai alat sesuatu peristiwa bakal berlaku pada masa akan datang. Lambang ni tak boleh percaya, haram hukum dia. Saya dah sebut dah kat tuan-tuan berkenaan dengan apa, New Age Movement, apa, satu gerakan baru kan, era baru punya gerakan. Dia percaya kepada apa yang berlaku di langit itulah yang akan berlaku di bumi. Apa yang berlaku di bumi itulah yang akan berlaku di langit. Dia anggap seolah-olah langit itu menjadi tanda aras apa yang akan berlaku di bumi. Itu yang mereka tengok bintang, mereka tengok macam-macam. Mereka cuba menjangkakan apa yang akan jadi akan datang. Itu termasuk dalam ilmu sihir. Dan hukum dia berdosa lah. Dia panggil apa? Law of attraction. Law of attraction. Undang-undang menarik. Jadi tuan-tuan selalu cakap benda baik, fikir benda baik, alam bagi yang baik. Begitulah tuan-tuan. Dia fikir tu yang mereka ikut movement ni supaya apa? Sentiasa positif. Baguslah sentiasa positif tu. Tapi asas kepercayaan tu salah. Kononnya alam yang mentadbir alam ni adalah alam, dan alam ni jahil, tak tahu apa. Jadi disebabkan alam ni jahil, tak tahu apa, diikut kita punya gelombang. Kalau gelombang kita baik, macam mana dapat gelombang baik ni? Selalu positif, selalu cakap baik-baik, jangan cakap yang buruk-buruk. Gelombang tu baik, dapat benda baik. Pasal alam ni tak reti apa. Dia jahil, universe dia panggil. Ni kepercayaan ni karut sesat. Kita bersangka baik sebab itu memang ajaran agama. Islam memang suruh bersangka baik, jangan bersangka buruk. Islam suruh cakap benda yang baik-baik. Dan Allah dalam hadis Nabi suruh kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan atas dasar kepercayaan yang mengarut macam tu tuan-tuan. Baik, kemudian kita tengok. Inilah suatu kebiasaan bagi masyarakat Arab. Kebiasaan masyarakat Arab. Saya sebut berapa kan, dah ada orang sebahagian motivasi-motivasi yang cuba kaitkan law of attraction ni dengan agama Islam. Tahu? Tak ada kaitan tuan-tuan. Law of attraction tu memang sesat. Pasal asas kepercayaan daripada universe yang mentadbir alam. Tak boleh tuan-tuan kita nak kaitkan benda yang asalnya sesat, kita nak bawa masuk ke dalam agama sebab asas dia tu. Baik, kemudian hari-hari dan bulan-bulan tertentu, bahkan bintang tertentu dianggap sebagai penunjuk alamat. Tengok bintang, Sagittarius, Capricorn, Leo, macam-macam lah nama bintang tuan-tuan. Kononnya ada petanda-petanda dia. Baik, kemudian mereka juga percaya bahawa roh orang yang mati terbunuh
akan terbang ke kawasan tidak berpenghuni dan tidak akan senang sehinggalah kematian dibela. Ini kepercayaan dulu lagi. Dia percaya mana-mana orang yang dibunuh secara zalim, roh dia tak tenteram. Itu pun kadang-kadang orang Melayu dia percaya lagu tu. Roh dia tak tenteram dan roh dia akan terbang ganggu orang. Terbang ke tempat yang tidak berpenghuni. Sebab dia dah dibunuh secara zalim. Tuan-tuan ingat cerita dulu Sungai Bolong. Indok cerita hantu tu. Sundal Bolong. Sundal Bolong. Jadi dia dibunuh, kemudian dia bunuh balik pembunuh-pembunuh tu kan. Itulah kepercayaan masyarakat Arab dulu. Lama khurafat. Tuan-tuan kalau betul lagu tu tuan-tuan, kita tak perlulah polis nak tangkap pembunuh. Tuan-tuan. Sebab nanti yang kena bunuh tu jadi hantu, dia pergi bunuh balik yang bunuh dia. Selesai masalah. Ini semua mengarut tuan-tuan. Banyak orang yang bunuh berpuluh-puluh, relax hidup. Dia bunuh punya ramai. Kalau macam tu tuan-tuan tengok berapa ramai orang yang kena bunuh di Iraq, kena bunuh di Syria. Kalau dia boleh jadi hantu, pergi cekek balik yang bunuh mereka, selesai masalah. Betul tak? Mereka hantu, tembak orang yang terkebal pun tak jadi apa. Tak ada kepercayaan ni tuan-tuan. Ni bukan macam Pirate of Caribbean. Ada tentera zombie tu kan. Tak ada tuan-tuan. Yang bunuh secara zalim mati-matilah. Mana ada kepercayaan macam ni? Ada orang dia percaya roh dia ganggu. Macam tuan-tuan tengok yang di Thailand tu, apa nama yang kena bunuh tu perempuan tu? Lupa nama perempuan tu. Artis tu yang kena bunuh tu, kata kena lempak dalam dia pun jumpa mayat dia kemudian lambat. Apa nama artis tu? Katanya dia kena bunuh. Allah, lupa. Saya tuan-tuan ingat ke? Apa nama artis perempuan tu? Bukan yang Korea kena makan buat sup tu. Tu lain pula yang tu. Ni yang Thailand yang perempuan tu. Apa nama dia? Apa nama dia? Tak ingat tuan-tuan. Apa dia ni? Harmonida. Tangmo makan tanmo tu saya ingat. Tangmo. Tak ada orang jual tangmo tu. Tangmo tu. Saya ingat tangmo tu yang orang jual perut lembu ada daging tu. Tangmo tu lah. Katanya bila dia mati, bila tak jumpa mayat dia, ada satu orang pakar agama Buddha, dia buat pemujaan macam spirit tu. Tapi dia kena satu medium untuk diseru roh tangmo ni masuk ke dalam badan tu. Kemudian dia akan tanya di mana, dekat mana. Dia nak tanya dekat mana. Jadi dia buat ada rakaman kan. Dia buat masa tu dia tak jumpa lagi mayat tangmo ni. Dia buat ada satu orang yang kena rasuk kan. Satu orang dia serulah. Katanya roh, dan dia pun percaya itu roh dia. Roh tangmo ni masuk ke dalam itulah subjek medium dia tu untuk dia berbicara. Dia masuk, kemudian dia meronta-ronta. Ada video dia kat YouTube kan. Tak tahu kok dah buang dah. Meronta-ronta. Lepas tu dia cakap dia dekat bawah jambatan, dia sejuk lah, macam-macam lah dia cakap. Dan betul dia percaya bawah jambatan jumpa mayat dia. Macam mana tuan-tuan? Nak jawab macam mana tu? Dia lagu ni, bila dia isunya dah lama dia pun. Masa dulu di Mesir, saya baca satu buku perubatan Islam, seorang ulama Al-Azhar tu, dia pakar jin. Dia cerita ada satu tarekat tu di Mesir, tok guru dia pun mati. Bila mati, dia pun berzikir lagi waktu malam, berzikir dalam gelap. Yang terkejutnya, kadang-kadang dia pun berkumpul berzikir, tok guru dia pun mai, tapi tak nampak. Suara saja. Tok guru dia pun dah meninggal dunia lah. Tok guru dia pun datang bagi nasihat. Wahai, gitulah dia cakap, anak murid aku, gitulah. Dia bagi nasihat. Suara sebiji macam tok guru depa, dan depa sangat percaya. Sebab apa? Dia tahu semua rahsia tok guru depa. Kat mana dia letak barang ni, kat mana dia letak ni, kat mana dia simpan ni, kat mana. Dia segala rahsia tok guru tu dia sampaikan. Tapi orang tak nampak suara saja. Dan depa sangat taksub dengan tarekat dia tu. Dan depa beritahu, inilah tok guru kami mai, walaupun dah mati boleh mai bagi tazkirah. Dia kata ustaz yang perubatan, saya lupa nama perubatan Islam, doktor juga, syekh besar. Dia kata tak apa, bawa aku masuk. Aku nak masuk dalam majlis zikir hamba. Masuk zikir apa semua. Tengah malam gelap tu, sungguh-sungguh dia dengar suara. Tuan-tuan, macam mana? Nak kata buat jahat tak, dia bagi nasihat. Dia bagi nasihat yang bagus punya. Lepas tu yang ustaz ni pandai, dia baca ruqyah. Ruqyah dia nak
kunci jin tu lah, bagi tak boleh bergerak. Bila dia dah baca ruqyah, memang betul jin. Dia kata, hang siapa? Hang jawab. Tok guru yang anak murid dia semua terkejut. Jin rupanya. Dia kata, aku adalah bangsa jin putih. Daripada aku adalah qarin dia. Qarin. Kita kan ada qarin. Kan ada hadis kan, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu, dalam surah Qaf tu kan. Kita kan ada qarin, satu daripada malaikat, satu daripada jin. Qarin Nabi di Islam. Bila kita mati, qarin tak mati. Yang dia duduk main spirit coin tu, dia pun panggil qarin si mati tu. Qarin memang dia tahu rahsia kita, dia duduk dengan kita. Dia yang suruh kita buat jahat. Memang ada qarin, dalam agama memang ada qarin kan. Satu jin yang duduk teman kita tu, qarin tu. Dia tak mati. Biasanya bila kita mati, dia akan duduk dengan puak-puak jin putih, ataupun yang duduk tempat-tempat bawah. Dia tak mati. Umur jin ni panjang pada kita. Yang dia pun duduk main tu, kononnya dia si mati main. Si mati tak main dah, qarin dia yang main. Itu yang kadang-kadang dah mati, nampak lembaga dia lah, main ketuk pintu, menangis lah. Ada orang, saya dengar cerita, ada yang saya dengar cerita lah, meninggal ayah dia pun tak boleh tidur. Pasal ayah dia pun main ketuk pintu, menangis-nangis. Bukan tuan-tuan, itu qarin dia. Jadi tak ada lah tuan-tuan, kepercayaan orang yang dah mati hidup balik. Kalau ada lagu tu lah tuan-tuan, senang cerita tuan-tuan. Kita jumpa je orang kena bunuh secara zalim, tak payah bekerja, nanti dia pergi bunuh balik siapa yang bunuh dia. Itu mustahil tuan-tuan. Baik, tapi ini kalau ada orang percaya lagu tu, ini kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah. Itu yang dulu saya kecil-kecil, dia pun cerita Piramli kan. Dia pun main motor dekat dengan kubur Piramli tu. Tiba-tiba ada orang tua main tanya dia soalan-soalan. Lepas tu orang tua tu pergi, dia tengok itu Piramli. Pakat pecuk lari naik motor tuan-tuan. Mustahil. Kalau betul ada tu qarin dia kacau hampa. Kalau betul lah, qarin tu main kacau hampa. Baik. Mustahil tuan-tuan, syaitan dia nak suruh buat baik. Itu mustahil lah, syaitan nak tolong buat baik. Dia mesti ada benda yang dia nak di sebalik dia. Jangan mudah percaya tuan-tuan. Syaitan ikut mana pun dia takkan suruh kita, dia suruh buat jahat. Satu imam di Krian ni tuan-tuan, Krian ni meninggal dah imam tu pun. Saya tak boleh sebutlah di mana. Dia tak boleh, umur 70 lebih, dia tak boleh berkhutbah. Lama dah. Tapi walaupun dia tak boleh bangun, tak boleh berjalan, tapi dia boleh pergi khutbah Jumaat. Dia ada rahsia yang orang tak tahu. Dia ada satu tongkat. Bila dia pegang tongkat tu, dia boleh berjalan bagi khutbah. Pelik tuan-tuan. Tuan-tuan dengar cerita ni ke tak pernah? Pernah dengar? Tak pernah dengar? Dia boleh pegang dalam Krian ni lah. Meninggal pun baru dia beberapa tahun lepas. Saya tahu ni pasal orang yang berubat tu, cerita kat saya, yang berubat tu. Pegang tongkat tu, dia boleh berjalan. Boleh berjalan pergi bagi khutbah. Tapi bila dia nak meninggal tu, dia rasa macam pelik lah benda tu. Ialah misteri ya. Dia tak boleh jalan, tak larat. Tapi bila pegang tongkat tu, dia boleh jalan bagi khutbah. Dan dia bagi tahu kat seorang ustaz tu cerita kat saya, Ustaz Ruqyah Perubatan Islam. Kata dia mengadulah satu benda yang pelik yang dia ada ni. Dan tahu itu memang jin. Tuman syaitan yang ada dekat situ. Saya pun pelik, syaitan ni boleh tolong dia tu pasal dia dulu tu saka tu. Orang yang nak dapat saka ni tuan-tuan, dia kena buat satu perbuatan syirik. Tidak, jin takkan pegang perjanjian. Kena berak atas Quran ke, kencing ke, pijak, baru dia sanggup. Dia mesti ada timbal balas. Sihir pun lagu tu tuan-tuan, tu yang sihir. Ijma' ulama, orang yang mengamalkan sihir dia kafir. Kalau kena tangkap, terbukti dia amalkan sihir, hukum dia bunuh dalam Islam. Pasal dia memang kufur. Jin tu takkan tolong dia. Mustahil, free of charge. Mana ada benda free of charge dalam dunia ni? Tak ada. Semua ada timbal balas, semua ada harga yang mesti dibayar. Mesti kita bayar price dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dia bagi tahu kat ustaz ni nak pergi ambil kayu tu, dia tahu. Bila dia nak pergi ambil, rupanya jin tu pergi masuk dalam mimpi anak dia seorang yang duduk di gerik. Jin tu marah, bapak hang tak guna, aku dah tolong dia bertahun-tahun, sekarang dia nak bagi aku kat ustaz, hang mesti ambil aku. Dia marah anak dia kat gerik tu, hang mesti ambil aku. Dia buat anak dia telefon bapak dia, marah, ayah jangan bagi tongkat tu dekat ustaz tu. Pelik tuan-tuan. Dia terkejut, ayah dia, macam mana hang tahu? Rupanya jin tu dah pergi dekat mimpi anak dia, marah anak dia. Anak dia terus naik kereta bergegas nak balik ke tempat sekian lah, saya tak boleh sebut lah, nak ambil tongkat tu. Pasal jin tu jamin dah dapat tongkat tu, dapat power tuan-tuan. Power apa tak tahulah.
Jadi apa dia? Dia terus panggil ustaz tu, ustaz kena ambil sekarang, anak saya dalam perjalanan nak ambil tongkat ni. Saya dengar cerita macam filem tuan-tuan, tapi betul. Macam filem. Ustaz tu pun nak pergi sekolah pula. Upah gad tolong pergi sat ambil. Dia bagi RM50 kat gad, tolong pergi ambil tak apa. Gad tu pun pergilah dengan apa? Isteri dia. Pergi sampai dekat tempat sekian, dia ambil lah tongkat tu. Saya tengok tongkat tu, ustaz tu tunjuk saya tengok. Oh, itu tongkat dia nampak macam tongkat lama lah tuan-tuan, macam akak kayu tu. Cantik tongkat dia. Jadi tuan-tuan, dia apa? Bila dia pergi, dia dah ambil tongkat tu, bolam bonek, jalan kereta tak boleh jalan. Betul-betul macam filem tuan-tuan. Tak boleh jalan, jadi berat. Saya dengar nak kata tipu tau. Saya dengar cerita ustaz tu sendiri cerita. Tongkat tu pun saya tengok. Ini bukan tipu-tipu punya, memang dia pakar lah buat perubatan. Ustaz ni pun mengaji merata kan. Dengan Ustaz Rondin mengaji, dengan Syed Ismail Kamus mengaji, merata dia mengaji. Ilmu perubatan Islam dia hebat lah. Jadi tuan-tuan, dia tak boleh jalan. Dah tak boleh jalan, tiba-tiba dalam kereta bau darah. Bau darah sangat kuat. Tu saya kata boleh buat filem tuan-tuan. Saya berkata ustaz boleh buat cerita ni. Bila bau darah kuat, tak tahan daripada dalam kereta. Isteri yang guard tu menangis. Tak tahan, bau darah kuat, tekan minyak tak boleh jalan. Lepas tu dia kata, dia telefon ustaz tu, kata ustaz macam mana ni? Ustaz tu kata pergi mana-mana masjid terdekat, berhenti kat situ. Ustaz tu bagi tahu pengetua, dia pun pergi. Dia ambil tongkat tu, dia jampi-jampi sikit, dia mati sihir ke, dia bawa ke apa? Ke rumah ke pusat dia, dia buat. Tongkat tu dia simpan lah sampai sekarang. Tapi saya tanya, jin tu mati tak? Jin tu jin kafir. Tapi mungkin dia pegang perjanjian dulu, Tok Nek dulu. Tak tahu Tok Nek yang keberapa yang ambil dia. Dia pegang sungguh. Sebab tu orang yang dapat saka ni, mana jalur Tok Nek dia yang ambil tu, Tok Nek dia tu memang buat benda yang kufur. Tidak, jin tu takkan taat sampai ke anak cucu. Lepas tu saya kata, jin tu mati ke tak mati? Dia kata, jin tu tak mati ustaz. Jin tu ada, tak mati. Lepas tu dia pergi mana? Tongkat ada kat kedai dia, saya tengok. Jin tu pergi kat anak yang ada di Greek. Macam mana? Jin tu dah pesan kat dia lah. Kalau nak apa, nak panggil aku mudah je. Ambil apa-apa alat, dia ajak anak dia yang kat Greek tu. Apa-apa alat lah. Kemudian apa? Baca dia bagi bacaan. Biasanya bacaan ni bacaan yang memang membatalkan akidah. Memang bacaan yang membatalkan akidah. Dia akan duduk di alat tu. Saya tak tahu macam mana dia boleh ambil. Kalau dia ambil meretun, jadi macam apa? Avengers lah, Thor kan. Dapat power. Baik tuan-tuan, kemudian baik. Jadi kalau orang percaya lagu ni tuan-tuan, salah. Dia kata, memang saya dengar cerita kan, ada roh orang kena bunuh, lepas tu orang nampak macam kelibat. Itu adalah bukan roh dia, itu adalah qarin dia. Kadang orang nampak ada orang kubur dia terkeluar, orang nampak duduk lalu kan. Itu biasanya itu qarin dia yang duduk di situ. Roh dah mati tak, dia dah masuk ke alam barzakh. Kita pun kata alam barzakh. Apa makna alam barzakh? Alam apa, menjadi tembok pemisah antara alam kehidupan dengan akhirat. Dia ada barzakhun. Barzakh mana dia tak boleh tembus dah. Jadi kalau duk nampak kelibat tu tuan-tuan, biasanya itu qarin dia yang berlega-lega di jenazah dia ke apa, boleh jadi begitulah. Baik tuan-tuan. Kemudian sehinggalah kematiannya dibela. Maksudnya orang yang kena bunuh tu, bunuh dia balik. Kepercayaan karut sangat berluasa. Sekiranya seekor kijang atau burung apabila dilepaskan, ia akan menghala ke kanan, maka itu menunjukkan membawa tuah. Tetapi di sebaliknya akan membawa petaka, dan hendaklah ditangguh dahulu suatu rancangan itu. Dia macam ni orang Arab. Dia kalau nak keluar, dia akan apa? Lepas burung. Sama ada kalau burung tu pergi ke kanan, perjalanan itu elok. Kalau dia pergi ke kiri, perjalanan itu tak elok. Dan mereka anggap bulan Safar bulan sial. Biasanya bulan Safar dia takkan buat perkahwinan. Tu orang percaya bulan Safar ni tuan-tuan, bukan benda baru Arab jahiliah lagi. Nanti disebut nanti. Bulan Safar tak kahwin, tak berjalan, tak apa, bulan sial. Dan mereka cuba elak hari Rabu. Kita dalam Islam, kita boleh bertafaul. Tafaul ni maksudnya kita cuba anggap hari itu hari yang baik. Boleh. Tafaul. Tasyaum tak boleh. Sial-sial tak ada. Baik, jadi tuan-tuan, macam Nabi SAW, Nabi kebiasaannya selalunya kalau Nabi nak musafir, Nabi musafir hari Khamis. Jarang sangat hari lain. Boleh je hari lain pun, tapi Nabi suka hari Khamis. Sebab hari Isnin dengan Khamis ni hari yang diangkatkan amalan. Nabi suka musafir hari Khamis.
Dan Nabi juga kalau mesyuarat syura, kadang Nabi buat hari Rabu. Pasal apa? Pasal Allah menjadikan cahaya pada hari Rabu. Tapi tuan-tuan nak buat hari lain pun tak apa. Tu dia panggil tafaul. Tapi jangan tuan-tuan anggap hari lain pula sial apa semua. Tu tak boleh. Nabi sebut banyak kali la tiarata, tiaratu syikrun, at-tiaratu syirkun, al-tiaratu syirkun. Percaya kepada sial majal ini adalah syirik. Yang ini kita menyandarkan sebab kepada selain pada Allah. Tak boleh. Kemudian jadi dia kalau lepas belah kanan, dia tak boleh jalan. Boleh jalan. Kalau burung, bila lepas burung dia pergi belah kanan, perjalanan itu selamat. Lepas burung ataupun kijang dia pergi belah kiri, perjalanan itu sial. Macam saya sebut, setengah orang kalau naik motor nampak bewok. Ada lagi orang percaya lagu tu? Saya ingat tak ada lah. Tak ada lah. Tapi dulu ada tak? Dulu mungkin ada kot. Dulu mungkin ada. Dia nampak bewok tu dianggap sebagai sial, tuan-tuan. Tapi ada orang nampak bewok tak rezeki, dia makan bewok. Ada rezeki, nampak bewok tu rezeki. Bewok mana ada sial, kecuali dia keluar kita langgar dia naik motor. Sial. Nasib tak baik ya tuan-tuan. Baik. Kemudian sungguh pun mereka mempercayai segala kepercayaan karut ketika masih di zaman jahiliyah, tetapi masih memelihara beberapa tradisi ajaran Nabi Ibrahim seperti taat kepada tempat suci, tawaf, mengerjakan haji, berjaga malam di Arafah dan menyembelih korban. Sebelum saya lupa tuan-tuan, kita juga jangan percaya segala kepercayaan hak dulu-dulu lah tuan-tuan. Sofarnya kepit kuku waktu malam pendek umur, sapu sampah waktu malam, miskin, apa lagi? Tuan-tuan mesti ingat banyak. Saya tak ingat banyak. Tuan-tuan mesti ingat banyak. Apa lagi? Waktu malam umur pendek. Lagi? Ramah-ramah masuk rumah, orang nak main, tangan gatai. Tangan gatai apa? Mana dapat duit? Kuman. Dapat duit apa? Kuman banyak. Lagi apa tuan-tuan? Tuan-tuan memang jangan percaya lah. Pakai baju terbalik nak dapat duit. Saya bukan apa, kadang-kadang kesian orang Islam tuan-tuan percaya benda-benda ni. Tuan-tuan tahu di Maghribi tu negara orang miskin, susah. Banyak orang Arab susah. Tak saya ada di Ihya seorang ustaz Maghribi, dia cerita di Maghribi tu susah. Rakyat dia sangat susah hidup. Hospital susah. Hospital, kalau pergi hospital di Maghribi tu kena bayar RM500. Tidak, doktor siapa pun tak layan, nantak. Kalau bersalin ada 2-3 ribu kena bayar. Kalau tak ada duit, dia beg pergi bersalin dekat pintu hospital, dia tak bagi masuk. Dia tak layan. Gaji dah ada, tapi budaya rasuah tu memang sangat kritikal. Tuan-tuan, bila tempat-tempat susah ni orang percaya benda-benda lagu tu. Di Morocco disebut, di Maghribi ni, dia pun sangat banyak di pasar dia jual apa? Kharitatul Kanz dia panggil. Peta apa? Peta harta karun. Kita dengar macam lawak tuan-tuan, tapi di Morocco banyak jual di pasar-pasar peta harta karun. Peta harta karun. Dia pun duk cari peta tu. Macam cerita orang putih kita apa yang duk cari harta karun tu. Allah lupa lah. Apa? Itulah. Macam tu. Dia kalau pergi pasar banyak jual ni peta apa? Peta cari harta karun. Kita dengar kalau orang jual kat pasar, tuan-tuan percaya? Kalau betul hang kaya dulu. Hang kaya dulu pergi hang. Macam cerita Piramli yang batu tu kan, suding beli kan. Yang jual tu pun miskin, dadaan. Macam mana? Punya banyak beli. Sampai Ustaz Tahiri tu cerita kat saya, ada orang adik-beradik dia yang dia kenal sampai duduk kat rumah, dinding berlubang habis. Dia korek lubang ni. Pasal apa? Dia ikut peta tu. Oh, ni ada harta karun ni, korek. Berlubang-lubang dinding. Pelik tuan-tuan. Itulah bila kita jauh daripada kemajuan, jauh pada usaha, dia mula main idea bukan-bukan. Tetapi di India yang susah, miskin, tapi punya banyak percayaan khurafat. Pergi kubur, ada yang baling healing dalam perigi, minta. Dah di India. Bila dah susah, dia main benda-benda lagu tu tuan-tuan. Allah, kesian tuan-tuan. Jadi masyarakat jahiliyah percaya pada benda lagu ni. Jangan percaya tuan-tuan. Saya pernah bagi tahu benda ni tak boleh percaya. Ada satu orang dia marah saya, dia kata, sebenarnya orang tua-tua dulu yang bulan Safar ni sial, hari Rabu sial. Benda tu betul semua. Itu pengalaman orang tua-tua dulu-dulu. Dia marah sungguh saya. Orang yang sebab berhala pun pengalaman juga. Betul tak? Pengalaman juga. Kita nak ambil hukum daripada pengalaman ke daripada Al-Quran dan hadis? Akidah kita ni pada pengalaman ke? Akidah kita ni pada mana?
Baik, kemudian dia banyak pengalaman ni terjadi apa orang panggil apa? Kebetulan. Betul tak? Kebetulan terjadi, dia percaya tu. Sekali jadi percaya tu. Ramai-ramai masuk rumah dia, tengok orang ramai sekali lah. Tu no ramai-ramai sekali tu percaya tu. Kemudian kesemua diamalkan sepenuhnya dengan beberapa tokok tambah yang akhirnya segala ritual suci itu ternoda. Tapi dia berbuat benda bid'ah lah, tambahan. Ni kata bid'ah yang tak boleh buat. Sembahyang zuhur 4 boleh tak? Sembahyang 5 itu memang kita sepakat tak boleh Sembahyang asar 4 kita nak pergi buat 6 tak boleh batal. Tak boleh. Itu memang hukum je lah, tambahan dalam agama yang tak boleh buat. Baik, sebab dia dah ada dia punya apa, tata cara dia. Tapi kalau benda yang termasuk bila-bila masa zikir, terpulang tuan-tuan nak buat bila-bila pun, betul tak? Dia termasuk dalam keumuman bila-bila masa tuan-tuan buat. Tuan-tuan baca al-muqtadah malam, baca ramai-ramai, tak baca ramai-ramai, itu semua kaedah tuan-tuan. Dan kaedah saja. Bukan tokok tambah pada asal tu tuan-tuan. Yang 4 kita tak boleh tambah. 2 subuh nak tambah jadi 3, tak boleh. Kemudian contohnya orang Quraisy kerana kesombongan mereka, maka mereka merasa mempunyai kelebihan daripada puak lain serta bangga dengan hak mengawal rumah suci. Justru mereka enggan bersama orang ramai dan menuju ke Arafah, maka berhenti di pertengahan jalan di Muzdalifah. Perbuatan mereka ditegur oleh Allah. Jadi mereka rasa mereka ni hebat, mereka yang duduk di Mekah jaga rumah Allah, jaga Kaabah. Jadi mereka tak mau bersama dengan orang Arab lain. Walaupun mereka ni sembah berhala, tapi apa, ritual apapun, cara ibadah Nabi Ibrahim tu buat haji, mereka masih buat. Jadi mereka bila nak pergi ke Muzdalifah, mereka tak sampai di sana, mereka berhenti tengah jalan. Kemudian Allah Ta'ala tegur sebahagian apa yang masuk Islam. Allah Ta'ala tegur, summa afidu min haitsu afadhan nas. Yang ni Arab jahiliah dulu, yang mana dia tak pergi ke Muzdalifah, tak boleh, salah. Selain daripada itu, hendaklah kamu bertolak turun daripada Arafah, tempat bertolaknya orang ramai. Kena pergi bersama dengan orang ramai. Baik. Kemudian satu lagi amalan bid'ah yang berakar umbi dalam tradisi sosial mereka ialah melarang memakan yogurt kering, susu kering. Baik. Atau lemak masak atau memasuki kemah diperbuat daripada bulu unta. Kenapa tak boleh? Tak boleh mengharamkan yang halal. Mana boleh? Kita nak haramkan yang halal. Benda halal lah, mana boleh haramkan yang halal. Kalau tak nak makan sebab terlalu, silakan. Tapi jangan haramkan. Ni dia haramkan, tak boleh makan. Mana boleh haramkan benda yang halal. Kemudian mereka juga memasuki kemah, mereka melarang masuk kemah yang diperbuat daripada bulu unta atau berteduh kecuali dalam gubuk diperbuat daripada bata, selagi mana mereka masih berniat mengerjakan haji. Seolah-olah begitulah tuan-tuan. Niat buat haji tak boleh masuk kemah buat pada bulu unta. Ni tak ada dalam agama. Baik. Kemudian mereka juga mempunyai tanggapan salah yang mendalam, iaitu menafikan selain daripada orang Mekah mengerjakan haji, tidak berkongsi makanan yang dibawa ketika mereka keluar mengerjakan haji atau umrah. Seolah-olah buat haji ni untuk mereka saja yang duduk di Mekah. Orang yang lain mereka tak anggap. Malah nanti dia akan sebut orang luar Mekah tak boleh tawaf dengan pakaian dia, kena telanjang ataupun kena pakai macam pakaian Quraisy. Mereka mengarahkan para jemaah dari luar Mekah melakukan tawaf dengan berpakaian Quraisy. Quraisy ni sebut tuan-tuan, Quraisy apa? Tok nek Nabi tuan-tuan. Kafir Quraisy yang menentang Nabi SAW tu, mereka semua bertemu nasab dengan Nabi pada Quraisy. Macam tuan-tuan biasa dengar kan, pertemuan dalam sirah antara Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah, ataupun Bani Umayyah dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Bila kita baca sejarah, mereka tu adik-beradik je pun. Tok Wan Nabi Abdul Manaf tu, siapa Umayyah? Umayyah ni dia adik-beradik dengan Hashim. Siapa Hashim? Hashim ni tok nek Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim tu adik-beradik dengan Umayyah. Bani Hashim anak cucu Hashim, Bani Umayyah anak cucu Umayyah. Kadang-kadang orang ingat Bani Umayyah, Bani Hashim ni seolah-olah macam satu suku yang lain. Bukan, adik-beradik tu. Tok Wan ni bersama Abdul Manaf. Abdul Manaf tu Tok Wan kepada Bani Hashim dengan Bani Abbas, atau Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Baik. Jadi tuan-tuan, Quraisy ni yang duduk di Mekah Quraisy lah. Quraisy ni masuk dia apa? Ikan jerung. Seorang lelaki yang digelar sebagai ikan
Jerung. Jadi anak cucu dia itulah, daripada anak cucu ni ramai duduk di Mekah. Salah seorang dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekiranya tidak mampu, maka orang lelaki hendaklah mengerjakan tawaf dengan berbogel, sementara kaum wanita memakai sejepit pakaian sekadar menutup kemaluan sahaja. Nampak, dia pun mereka-reka. Benda ni tak ada dalam agama, dia mereka. Jadi yang pemain sini kena pakai macam kami. Kalau tak ada, telanjang. Perempuan tutup kemaluan ni. Allah berfirman dalam hal ini, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada hari tiap-tiap kamu ke tempat ibadah. Maksudnya tuan-tuan main masjid surau, pakailah pakaian yang terbaik. Pakai minyak wangi, jangan makan benda yang busuk. Pastikan gosok gigi tuan-tuan bila main masjid ni. Terutama subuh-subuh tuan-tuan. Tuan-tuan pernah sebenarnya subuh sebelah tak gosok gigi. Kan pening kepala kita. Bau mulut dia kan. Dia tak bau, kita bau. Baik, jadi kena jagalah kebersihan. Itu ni dalam niat suruh bila main masjid biar bersih. Dan Nabi pernah melarang orang yang makan bawang putih dan bawang merah daripada main ke masjid. Betul tak? Fala yaqrabanna musallana. Siapa yang makan dua benda ni jangan dekat dengan masjid. Pasal bila makan bau mulut busuk. Jadi dia biasanya orang bau mulut busuk ni dia tak bau. Orang sebelah dia yang pening. Kan kita ada kawan yang tak pakai deodoran kan. Dia tak bau ketiak dia. Dia tak bau langsung, tapi orang duduk tepi dia yang pening bau ketiak dia. Baik. Jadi tuan-tuan bila main masjid, pakailah pakaian yang paling indah, pakai minyak wangi tuan-tuan. Biar kita selesa, orang selesa dengan kita. Kemudian, sekiranya orang lelaki atau perempuan mengelilingi Kaabah dengan pakaian indah, maka hendaklah membuang pakaian itu langsung sudah tawaf. Kalau pakai cantik-cantik, habis dia tawaf, mesti buang baju tu. Membazir pula tuan-tuan. Apabila orang Mekah melakukan ibadah dalam keadaan pengabdian diri atau pentahbisan, mereka dilarang memasuki rumah melalui pintu, tetapi melalui lubang yang ditebuk ke dinding belakang. Teruk tuan-tuan. Mereka anggap kalau mereka dah pergi buat ibadah haji tuan-tuan, bila nak balik ke rumah tak boleh masuk ke pintu. Mereka kena tebuk dinding belakang rumah. Pelik-pelik tuan-tuan. Itu kata bid'ah tuan-tuan. Pergi tebuk dinding belakang rumah, masuk ke belakang rumah. Pasal apa? Dia anggap ni melalui pintu, melalui lubang yang ditebuk di dinding belakang, kerana mereka menganggap perbuatan itu sebagai merendah diri dan takut kepada Allah. Dia anggap macam tu. Itu bukti takut pada Allah. Bukti takut pada Allah, habis buat haji, pergi tebuk pintu dinding belakang rumah, masuk ke belakang. Baik. Kemudian amalan ini dilarang di dalam Al-Quran. Dilarang membazir tuan-tuan, rosak rumah. Baik. Firman Allah Ta'ala, walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bukanlah perkara kebajikan kamu masuki rumah daripada belakang ketika kamu berihram, akan tetapi kebajikan itu ialah perbuatan orang yang bertakwa, dan masuklah ke rumah kamu melalui pintunya, serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya. Itu Allah Ta'ala suruh masuk rumah melalui pintu dia. Waqtul buyuta min abwabiha. Masuk rumah melalui pintu dia. Dan bertakwalah pada Allah, mudah-mudahan kamu berjaya. Baik. Kemudian, demikianlah kehidupan agama di tanah Arab, penuh dengan penyembahan berbagai tuhan, berhala dan kepercayaan karut. Bagaimanapun agama-agama Yahudi kita tahulah, agama Yahudi, biasanya Yahudi dia tak kembangkan, dia panggil agama ni khusus bagi mereka. Agama Yahudi. Kemudian dia merujuk kepada apa? Dia agama Yahudi ni asal Islam lah. Dia merujuk Yahudi ni salah satu anak Nabi Yaqub, Yahuda tu. Dia anak dia paling dominan. Dia menjadi agama Yahudi bila apa? Dia buat bid'ah yang tak ada dalam Islam. Dia anggap Nabi Uzi anak Tuhan lah. Dia tak percaya dia anggap Nabi Sulaiman itu tukang sihir lah. Dia anggap Nabi Isa dia tak terima sebagai rasul, nak bunuh Nabi Isa, tak beriman pada Nabi. Satu agama Yahudi ni asalnya agama Islam yang telah diselewengkan. Sebab agama ni pada dulu, pada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, agama Islam. Inna ad-dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama insya-Allah agama Islam. Wa sammakumul muslimin, ayat lain sebut Allah yang menamakan kita Muslim. Daripada dulu lagi. Baik, kemudian agama Kristian juga asal Islam. Ajaran siapa? Nabi Isa alaihi salam. Bila dia rosak? Lepas 500 tahun. Nabi Isa naik ke langit sebelum Nabi lahir lagi.
Nabi lahir bila? 571 Masihi. Jadi yang jadi rosak tu ajaran Nabi Isa ni pada 500 tahun. Rosak habis. Sebelum tu rosak dah. 500 tahun bila satu persidangan Nikea. Dia berbincang. Hercules panggil semua bincang. Nabi Isa ni apa? Satu pandangan kata dia anak Tuhan. Satu lagi pandangan dia adalah Rasul pesuruh Allah, bukan anak Allah, bukan anak Tuhan. Bincang. Penguasa Rom telah memilih pandangan yang mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Mana-mana ulama pengikut ajaran Islam yang sebenar lah, ajaran Nabi Isa yang sebenar, ada yang ditangkap, dibunuh dan sebagainya. Sehinggalah yang establishnya, yang terkenalnya, bila sebut Kristian, dia menganggap Isa itu anak Tuhan. Walaupun perjanjian tu ada, masa perjanjian 500 tahun tu berbincang. Baik. Kemudian Majusi ni agama sembah api lah. Masih banyak lagi di Iran, masih ada, terutamanya di Iran lah. Atau kadang-kadang orang Iran ni jadi budaya, dia biasa api tu biasa lah dengan dia. Apa-apa dia buat nanti dia nyalakan api. Itu daripada apa? Budaya Majusi dahulu. Sabain, So'ibin disebut lah. So'ibin ni banyak pandangan ulama. Ada yang kata So'ibin ni, salah satu pandangan ulama dia sebut So'ibin ni adalah orang yang menyembah Jibril alaihi salam. Dia menyembah malaikat. Tetapi dia tengok dalam ayat Quran apa? Innal ladina amanu wan nasara was-sabiin. Was-sabiin man amana billah. Tuan-tuan tengok. Siapa was-sabiin? Ada yang kata dia menyembah ya'budunal malaikah. Dia menyembah malaikat, dia sembah malaikat Jibril, dia sembah malaikat Mikail. Syirik, tuan-tuan. Malaikat itu hamba Allah. Mana boleh sembah hamba Allah? Baik. Dengan mudah memasuki bumi Arab. Penghijrahan bangsa Yahudi daripada Palestin ke tanah Arab melalui dua fasa. Fasa pertama, akibat tekanan ke atas mereka bila rumah ibadat mereka terbinasa dan kebanyakan mereka menjadi tawanan ke Babylon. Babylon ni Iraq. Di bawah penguasaan Raja Bukhtansar. Tuan-tuan tahu Nabi Sulaiman alaihi salam salah seorang yang pernah kontrol satu muka bumi. Ada 4 orang yang pernah kontrol satu muka bumi. 2 Islam, Nabi Sulaiman dengan Iskandar Zulkarnain, 2 lagi kafir dan jahat. Ni Bukhtansar ni yang disebut dalam ni. Satu lagi siapa? Namruz. 4. Jadi pada zaman Nabi Allah Sulaiman, Nabi Sulaiman kontrol satu muka bumi. Bila Nabi Allah Sulaiman wafat, kita tahu kan dia wafat waktu tengah duduk pegang tongkat. Kan sebut dalam Quran. Kemudian jin tak tahu yang Nabi Sulaiman dah wafat. Jin bekerja selama setahun. Dan Nabi-Nabi ni dia wafat pun macam dia tak mati. Jenazah dia tak reput. Dah 100 tahun tu bila tongkat Nabi Sulaiman dimakan oleh anai-anai. Ta'kulu min sa'atah dalam Quran sebut. Kemudian bila dah dimakan, Nabi Sulaiman jatuh, baru jin tahu, oh Nabi Sulaiman dah meninggal. Makna dia apa? Jin tak tahu benda gaib. Baik, jadi tuan-tuan, bila Nabi Allah Sulaiman meninggal, masa tu kerajaan satu dunia lagi tu. Anak Nabi Allah Sulaiman tidak mewarisi kenabian. Tak ada kenabian. Macam Nabi Sulaiman, dia Nabi, mewarisi kenabian daripada ayah dia Daud alaihi salam. Anak Nabi Sulaiman tak ada jadi Nabi. Kemudian anak Nabi Sulaiman ni mula-mula dia okey, dah lama tu pecah kerajaan Nabi Allah Sulaiman jadi 2, utara dan selatan. Habis zaman Nabi Allah Sulaiman, banyak di kalangan Bani Israel, jadi satu keturunan dengan Nabi Sulaiman, anak cucu Nabi Yaqub, mereka dah mula menentang Nabi. Nabi mai mereka bunuh, Nabi mai mereka berdustakan Nabi, mereka lawan Nabi sungguh. Macam-macam dia buat kat Nabi, sehinggalah Allah Ta'ala hukum mereka dengan jadinya pemimpin-pemimpin yang zalim. Bukan saja-saja mereka dihancurkan ni. Kenapa mereka dihancurkan? Kerana mereka memang tak mau dengar cakap Nabi. Nabi dakwah tak mau dengar. Nabi datang mereka bunuh. Kalau ikut sebagai ulama', mereka bunuh Nabi. Maka Allah Ta'ala utuskan orang yang zalim, hancurkan mereka. Sebab tu kita kena ingat, tentu Allah Ta'ala yang bagi kerajaan pada orang baik ataupun orang jahat. Betul tak? Tu'til mulka man tasha', Allah berikan kerajaan pada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', Allah Ta'ala cabut daripada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Sebab apa tuan-tuan? Kalau satu penduduk negara tu kebanyakannya jahat, mereka tak layak dapat pemimpin yang baik. Bukan kita heran, kenapa dia tak jadi pemimpin ini bagus, jujur, tak ada rasuah, baik, suci, bersih punya. Pasal penduduk negara tu tak layak. Awak tak layak dapat pemimpin lagu ni. Pasal hampa teruk. Hampa layak dapat pemimpin yang lancar hampa. Dia lagu tu. Dia punya, sebab dalam Quran sebut,
Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Seperti demikian itulah kami jadikan sebahagian orang yang zalim menjadi penguasa bagi orang yang zalim kerana perbuatan mereka. Maknanya kalau penduduk satu tempat itu banyak yang kuat menipu, dapat menipu. Kalau penduduk satu tempat itu jenis sembang besar air tuan-tuan tak buat, perempuan-perempuan tak buat, dapat pemimpin itu. Dia tengok bagaimana tuan-tuan, pasal pemimpin adalah rahmat bagi sebuah negara. Sebab tu Bani Israel bila mereka jahat, dia tak dapat pemimpin yang baik. Datang Bukhtasar hancurkan mereka. Kalau ada pemimpin yang baik pun takkan bertahan kerana kejahatan mereka. Nampak zaman Sayyidina Ali tu. Sayyidina Ali tu cukup baik tuan-tuan. Baik sungguh Sayyidina Ali. Zaman Sayyidina Ali kacau bilau masyarakat. Kacau bilau. Sampai orang tanya kat Sayyidina Ali, pengikut Sayyidina Ali tanya, pada zaman Sayyidina Umar, pada zaman Sayyidina Abu Bakar dengan zaman Sayyidina zaman sebelum kamu Sayyidina Abu Bakar dengan Umar, orang semua bersatu padu. Pasal apa pada zaman Hang Ali ni orang teruk bergaduh? Apa jawab Sayyidina Ali? Zaman Sayyidina Abu Bakar dengan Umar, rakyat dia macam aku, bagui, baik, taat. Masa zaman aku menjadi pemimpin pemerintah, rakyat dia macam Hang. Yang tanya soalan tu, itu jadi kacau bilau tu. Dia tak layak. Kalau tak jatuh, dia bunuh. Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Osman dibunuh. Dia pun tak layak dak pemimpin tu pasal dia penjahat. Baik, sebab tu kalau nak dapat pemimpin yang baik, kita kena perbetulkan masyarakat. Di samping kita berusaha berjuang, kita kena perbetulkan masyarakat. Panggil main mengaji, amalkan Islam. Kalau begitu amalkan Islam, jauh maksiat, insya-Allah Allah Taala berikan pemimpin yang baik. Kalau tak dapat pasti sebab pemimpin yang baik dia membawa rahmat kepada semua. Tengok Umar bin Abdul Aziz punya bagus tuan-tuan, lalah kena racun. Tak 2 tahun merintah. Pasal apa tuan-tuan? Rakyat dia ada yang jahat. Baik, kemudian dalam tahun 587 sebelum Masihi, yakni 587 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan, setengah mereka meninggalkan Palestin menuju Hijaz dan menetap di sebelah utara daerah itu semenjak tarikh tersebut. Lama dah lah tuan-tuan. Jadi pemain ke tanah Arab ni dah kalau ikutkan dah beratus tahun dah tuan-tuan, beribu tahun dah, campur dengan sekarang lebih hampir 3000 tahun. Dan menetap di sebelah utara daerah itu semenjak tarikh tersebut. Fasa kedua bermula dengan pendudukan Rom di Palestin di bawah pimpinan raja-raja Rom. Rom ni tuan-tuan ingat orang putih lah, Mak Saleh. Tak kira lah sama ada di Rusia ke Eropah ke Amerika ke, itu bangsa Rom. Orang Arab panggil dulu Bani Asfar, rambut perang. Baik, kemudian peristiwa ini mengakibatkan satu gelombang penghijrahan bangsa Yahudi masuki Hijaz dan terutamanya Yathrib, Khaybar dan Taimah. Jadi tuan-tuan ni lama ni, 70 tahun Masihi. Maksud dia 500 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 570 Masihi. Lebih kurang dalam 500 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, orang Yahudi dah mai dah ke Madinah tu. Duduk di Khaybar, duduk di mana? Taimah, duduk di Yathrib. Dia duduk di Madinah tu dah lama tuan-tuan, sebelum Nabi SAW diutuskan. Di sini mereka memperkenalkan agama baru di kalangan beberapa kabilah, membina kota dan kubu serta tinggal bersama penduduk tempatan. Agama Yahudi berjaya memainkan peranan penting dalam kehidupan politik di zaman pra-Islam. Apabila Islam menyinar cahaya di bumi ini, orang Yahudi sudah mempunyai berbagai puak yang masyhur. Khabir, Al-Mustalik, An-Nadir, Khuraizah, Qainuqa. Ada setengah riwayat menyebut puak Yahudi dianggarkan sebanyak 20 kelompok. Macam mana boleh jadi 20 kelompok? Semua kerana dia ingat keturunan dia, tok nek dia. Asalnya orang Yahudi ni keturunan dia 12. Mana 12 ni? Anak Nabi Yaqub yang ada 12 orang. Daripada anak Nabi Yaqub ni pecah. Anak keturunan Yusuf, keturunan Bunyamin, Naftali, keturunan Dan, Asyir, semua keturunan ni. Semua keturunan anak Nabi Yaqub dianggap 12 suku Bani Israel, 12 suku anak cucu Nabi Yaqub. Israel itu Yaqub AS. Kemudian agama Yahudi diperkenalkan ke Yaman oleh seorang yang bernama As'ad bin Karb. Cuma kita tak pasti tuan, ni Yahudi yang diseleweng ke belum? Itu yang kita tak pasti. Nanti dia akan sebut nanti tuan, agama Kristian yang disebut dalam ni, agama Kristian itulah agama ajaran Nabi Isa yang sebenar, yang belum diseleweng, tapi disebut dalam ni Kristian disebut. Dia nak rujuk ajaran itu pada Nabi
Nabi apa? Nabi Isa alaihi salam. As'ab bin Abi Karb, dia pernah berperang di Yasrib dan di sana dia menganut agama Yahudi, dan sekembalinya ke Yaman dia membawa bersamanya 2 orang rahib daripada Bani Quraizah untuk mengajar penduduk Yaman agama baru. Yahudi mendapat bumi yang subur untuk mengembang agama itu dan berjaya melahirkan penganut setia, dan sampai sekarang masih ada orang Arab agama Yahudi ada. Dia orang Arab tapi beragama Yahudi ada. Dah lama, ni bukan benda baru, ni cerita ribuan tahun tuan-tuan. Kemudian untuk mengembangkan agama itu dan berjaya melahirkan penganut setia, selepas kematian puteranya Yusuf Zunnuwas naik berkuasa, lalu menyerang orang-orang Kristian di Najran dan memerintahkan mereka menganut Yahudi. Apabila gagal mematuhi arahan, dia mengarahkan ke semua orang Kristian dihumbang ke dalam lubang api dan terbakar. Dia anggarkan seramai 20 ke 30 ribu orang Kristian yang terkorban dalam satu pembunuhan manusia beramai-ramai. Quran ada menyebutkan sebahagiannya dalam kisah dalam surah Al-Buruj bintang zodiak. Al-Buruj bintang zodiak. Ini cerita dia panjang lah tuan-tuan ni, cerita Ashabul Ukhdud. Jadi dia kata orang Yahudi ni memaksa orang Kristian masuk ajaran Yahudi. Tapi bila kita baca dalam hadis, mereka bukan Kristian yang ada sekarang ni. Mereka adalah ajaran Islam yang sebenar. Kan ada hadis, tuan-tuan boleh tengok nanti. Cerita hadis dia panjang, tuan-tuan tak sempat kita dah isyak lah. Berkenaan dengan apa? Dan Yahudi ni pula bukan Yahudi biasa. Raja itu mengaku dia Tuhan. Dia memang agama Yahudi, tapi dia buat sikit bid'ah, dia mengaku dia Tuhan. Dia orang Yahudi tapi dia mengaku dia Tuhan. Kemudian yang Kristian ni pula bukan Kristian yang ada sekarang ni. Kristian yang betul-betul mengikut ajaran Nabi Isa, ataupun kita sebut sebagai ajaran Islam. Ada cerita dia panjang tuan-tuan yang nantilah kita cerita tentang Ashabul Ukhdud. Ini cerita Ashabul Ukhdud ni, cerita dia panjang. Dalam tuan-tuan nak tengok dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab sabar ada. Jadi kita akan sambung di agama Kristian tu. Tapi sebelum tu kita akan ceritalah akan datang cerita bagaimana pembunuhan beramai-ramai 20 ke 30 ribu. Kisah Ashabul Ukhdud. Itu akan datanglah. Kita cerita Ashabul Ukhdud, kemudian kita sambung dengan agama Kristian mula muncul berikutan. Jadi cukup sekadar tu, saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimina wa muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an tafarraqana ba'd tafarraqan ma'sumah la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmudan wa la matula wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah.